Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kerana kita masih lagi boleh berjalan sendiri sebelum orang lain memperjalankan kita. Alhamdulillah kerana kita masih lagi mampu menyarungkan pakaian sendiri sebelum orang lain memakaikan pakaian ke badan kita. Alhamdulillah kerana kita boleh solat sendiri sebelum orang lain menyembahyangkan kita. Alhamdulillah Allah memakbul doa yang kita pohon pada tahun lepas untuk bertemu lagi dalam bulan Rejab tahun ini. Alhamdulillah kerana kita diberi ruang dan peluang oleh Allah untuk terus beribadah kepadanya dalam keadaan norma baharu. Walaupun suasana tidak seperti sebelum ini, namun semua itu tersirat hikmah yang Allah aturkan untuk makhluknya. Dari Anas bin Malik menceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sampai bulan Rejab, baginda akan mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Murid-murid yang dirahmati Allah dan para penonton, bulan Rajab disediakan oleh Allah dengan peristiwa Isra' Mi'raj, iaitu peristiwa luar biasa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bermaksud, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, untuk diperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apakah peristiwa Isra' Mi'raj ini? Isra' ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, iaitu kira-kira selepas Isya' dan kembali semula sebelum terbit fajar, iaitu dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Manakala Mi'raj pula perjalanan Nabi dari Palestin ke Sidratul Muntaha, seterusnya ke Mustawa dan sampai ke Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menembusi 7 lapisan langit, lalu kembali semula ke Mekah pada malam yang sama. Untuk pengetahuan semua, jarak antara Mekah dengan Palestin lebih 1,500 km jauhnya. Kalau diambil kira dahulu dengan menaiki unta, tidak kurang 1 bulan mengambil masa untuk sampai. Ditambah lagi dengan perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha yang hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih untuk sampai ke sana. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak didik dan penonton yang dirahmati Allah, peristiwa Isra' Mi'raj ini bukanlah satu cerita rekaan, bukanlah cerita dongeng, bukanlah cerita viral. Tidak sama sekali. Ianya adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini disebut dan diceritakan saban tahun apabila sampai 27 Rejab, kerana ia memberi pengajaran dan iktibar kepada kita, baik dalam soal akidah, ibadah dan merangkumi sistem kehidupan yang bukan hanya perjalanan hidup yang singkat di dunia, malah perjalanan yang panjang di alam akhirat. Dalam soal akidah,
Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini memberi keyakinan yang teguh dengan kekuasaan Allah yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Hanya keterangan dari Al-Quran dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat meningkatkan iman bagi mereka yang telah diberi petunjuk. Suka ustazah nyatakan di sini, kesan peristiwa Isra' Mi'raj lahir 3 golongan manusia. Yang pertama, golongan yang mempersendakan Nabi Muhammad, iaitu di kalangan orang-orang kafir yang diketuai oleh Abu Lahab. Golongan yang kedua, golongan yang was-was, iaitu nak terima ke tidak, nak percaya ke tidak. Ya? Kalau nak terima, tak masuk akal. Tapi kalau tak terima, Muhammad tak pernah bercakap bohong. Inilah antara kecelaruan yang berlaku dalam pemikiran mereka, sehinggakan ada sebahagian daripada mereka yang terus murtad. Golongan yang ketiga, golongan yang membenarkan peristiwa Isra' Mi'raj ini, iaitu di kalangan orang-orang yang teguh imannya, yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar, sehinggalah beliau digelar As-Siddiq. Ketiga-tiga kelompok manusia ini ada dalam masyarakat dan dalam dunia ini sekarang. Sama-sama kita memohon kepada Allah agar hati dan iman kita tergolong dalam golongan yang ketiga, iaitu kelompok orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak didik yang ustazah kasihi sekalian, dalam soal ibadah pula, Nabi menerima perintah solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara terus. Ini menunjukkan bahawa solat merupakan ibadah yang utama, yang penting di sisi Allah. Seperti mana hadis daripada Umar Al-Khattab, solat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, bererti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, bererti dia meruntuhkan agama. Riwayat Al-Baihaqi. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan kepada satu kaum yang dihempakkan kepalanya dengan batu-batu besar. Setiap kali dihempak, kepala pecah berkecai. Kemudian bercantum semula seperti sedia kala. Baginda bertanya kepada Jibril perihal siksaan kaum ini. Lalu Jibril menjawab, mereka adalah kaum yang enggan sujud kepada Allah, yakni yang tidak bersolat. Ingatlah anak didik yang dikasihi, jangan beralasan untuk mengerjakan solat kerana kelebihan solat terlalu banyak. Antaranya, suka juga ustazah sebutkan di sini. Yang pertama, sebagai pengabdian hamba kepada pencipta. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan dirikanlah solat semata-mata untuk mengingati aku. Surah Toha ayat 14. Antara seterusnya kelebihan solat yang kedua sebagai tanda syukur. Dengan bersolat sebagai membuktikan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ketiga, solat dapat menghapuskan dosa. Kita sebagai manusia memang tidak lari daripada melakukan dosa, sama ada yang kita sedar atau yang tidak kita sedari. Oleh itu, dengan mengerjakan solat yang khusyuk, insya-Allah kita akan mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, dengan bersolat juga dapat mencegah kita daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Anak didik dan pendengar sekalian, sebagai kesimpulan dari peristiwa Isra' Mi'raj ini, kita hendaklah yakin dengan kebesaran, kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akal bukanlah penentu kebenaran dan kepalsuan peristiwa ini.
Dan kewajipan solat 5 waktu adalah ibadah yang utama kerana ia merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Sekadar ini yang dapat Ustazah berikan. Semoga ianya mendapat manfaat yang berpanjangan dan yang lebih lagi kita harapkan untuk mendapat keberkatan, perlindungan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang Ustazah mohon ampun dan maaf. Semoga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.